webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Okay. Lain kalau kita lihat pergerakan hari ini, so all showing ke atas. Kita mungkin sedang menunggu wave 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ada 3 wave untuk ESP, IBEX. Sama juga untuk ni kita ada A, B dan C. Kita tengah tunggu satu correction sebelum naik atas, W, X dan Y. DEX pun sama, kita tengah tunggu wave 4 dan wave 5 sebelum dia buat correction. Dia tak sama, dia nampak macam sama tapi dua yang berbeza. Memang dia nampak sama sebab beza dia adalah kepada 30 dengan 50 company. US 30 tu Dow Jones. Itu adalah banyaknya kepada company-company seperti Apple ada dalam 33. Dia macam ni. Bila kita cakap ni US 30, itu adalah 30 saham syarikat blue chip. Saham syarikat yang besar dekat Wall Street. US 500 itu 500 syarikat. Boleh tuan? US 100 itu Nasdaq. 102 syarikat. Dia bukan 100. 102 syarikat. Tu beza dia. Tu nombor belakang tu jumlah syarikat. Nikkei 225 kan. JP 225 itu 225 syarikat. Jadi dia ada cara nak kira dia, weighting dia, berat dia. Mungkin macam Apple, Facebook, Microsoft, syarikat-syarikat ni mempunyai market capitalization yang besar. Syarikat dia besar, jadi dia lagi banyak mempunyai indeks tu. Macam dekat rumah kan. Bapa, abang, adik, anda kan. Mungkin gaji bapa lebih besar daripada kita. Jadi bapa lebih banyak power lah. Lebih kurang macam tu. Okey, lebih kurang lah. Jadi balik kepada cerita ni. So we are looking at index yang bergerak ke atas. We are still dalam 1, 2 and we are dalam wave 3 untuk indeks ataupun A, B dan C. Even dia A, B dan C, dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi pergerakan ke atas. Untuk DAX ni mungkin dah sampai. Hampir sampai. Maksud dia kalau dia even dia correction saja dan jatuh lagi, kita mungkin ada sini zigzag. Faham tak? Faham tak maksud saya? Sini mungkin adalah zigzag. 1, 2, 3, 4, 5 A. Faham tak? Lepas ni ini B. 1, 2, 3. Lepas tu jatuh. Tapi dia tak habis lagi. Sikit lagi nak habis. Faham? Kalau yang ini dalam 5 wave ke atas, macam mana kita tahu dia 5 wave ke atas? Edward, Fana, Maudah, macam mana kita tahu dia 5 wave ke atas dan confirm dia 5 wave ke atas? Dan bukan A, B dan C. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dia break daripada break kat sini 1618. Nombor 2 adalah dia break atas ni. Dia break resistance atas ni. Dan membuat higher high yang baru. Kenapa tak boleh pula? Okey, dan dia break high kat sini. Sama ada dia level 1618 ataupun dia break high kat sini. Even dia buat 1618 ni, kita masih boleh tandakan dia sebagai, even kalau dia buat macam ni, pergerakan macam ni, Elliott Wave ni cuma label. Anda boleh jadikan dia apa-apa sebenarnya. Satu saya bukannya kepada Elliott Wave. Even kalau dia buat macam ni, kita masih boleh katakan dia sebagai satu correction. Correction. Kalau dia buat macam ni, ini jadi A, B dan C, A, B dan C, lepas tu flat jatuh 5 kan. Tapi kalau kita nak tengok dia buat flat ataupun dia betul sebagai trend, macam mana? Kita tengok instrumen lain. Sebab apa kita katakan ini 4 habis dan ke atas disebabkan oleh Nikkei, kan tak? Bila Nikkei buat higher high dekat dia punya ni, kan? Dan dia cancel out. Ini pun higher high, naik. Maksudnya kita ada trend yang baru. Trend disebabkan oleh dia punya momentum. Jadi Nikkei menyatakan bahawa ini dah habis, dah mula bergerak ke atas. Correction yang berlaku sekarang ni
sebelum ni dah habis, dah breakout. So kalau Nikkei breakout, dan kalau kita tengok dia punya structure, Nikkei dan lain-lain, ini Nikkei, ini YM, kan? Nah, boleh? Ini adalah DEX. Mana DEX? DEX. Structure dia lebih kurang. Nampak? Structure dia lebih kurang. Kalau ada satu yang break, yang lain-lain kemungkinan besar akan break. Itu je. Jangan takut terlepas entry. Don't worry. Anda nak katalah anda, alamak, Nikkei ni terus pergi kan. Seperti saya tunjukkan tadi, anda masih boleh tangkap dekat YM. Sebabnya, dia belum, katalah Nikkei ni buat turun retrace balik, YM ni dia masih belum complete. Masih ada incomplete sequence. Itu maksud saya. Masih belum sampai 100%. So any 3-wave pullback anda boleh long. Kalau dia buat 3-wave pullback kat sini. Selagi dia tak break di support. Faham? So sini mungkin sini A, B dan C. Mungkin kita boleh tandakan dia A, B dan C, ataupun 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Itu cuma label yang dimainkan dalam Elliott Wave. Saya Elliott Wave tu saya tak penting sangat pun. Don't worry about tak faham Elliott Wave. Worry about faham structure je. Tapi kalau anda faham Elliott Wave lagi bagus. Sebabnya anda tahu dia sama. Nampak? Dia sama. Of course dia tak satu pip. Tapi dia punya dimension, dia punya arah lebih kurang. Lekuk dia lebih kurang. Of course dia tak satu-satu macam DEX ni ada cerita masing-masing. Tetapi arah dia lebih kurang. Nampak? Boleh? Okey, jadi ini adalah untuk indeks. Kita melihat indeks masih ada move ke atas. ES dan lain-lain. Ini adalah untuk S&P 500 atau futures. Kalau XM US 500 futures. Ini adalah untuk cash market dia. Untuk cash market dia. Sama YM, benda sama. Ini adalah 1, 2. Saya tak habis lukis ini. Ini adalah 2, 3, 4 dan 5 dalam yang putih. Dan seterusnya kepada ini adalah 1, ini adalah 2. Lepas tu kita tengah buat 1, 2, 3 ke atas. Masih lagi ke atas. Itu bermakna ini ke bawah. Ini adalah ke bawah. Ini mungkin habis sebagai wave 5. Nampak? Dan kita dah memulakan wave 4. Ini mungkin dah habis. Cukup lekuk dia untuk kita katakan dah habis, dan kita memulakan korektif. Sekiranya ini korek, apa jadi kepada saham? Sekiranya ini korek ke atas, correcting buat wave 4 dalam time frame yang kecil, apa jadi kepada saham? If this one correcting ke atas, apa jadi kepada saham? Saham akan buat correction ke bawah. Saham akan buat correction ke bawah. ES dan lain-lain. ES ni akan buat correction. Ini 1, ini 2. Itu je. Ke bawah. Apa jadi kepada gold? Kalau ini naik ke atas. Kalau ini naik ke atas, apa jadi kepada gold? Apa jadi kepada gold? Tengok semasa gold akan naik ke atas. Boleh kan? Simple kan? Simple thing. Simple thing. Simple thing. Bias dia ke atas. Anda tengok structure dia. Yang structure belakang ni habiskan dulu, lepas tu anda tengok. Dia macam tu. Okey, silver ke atas. Jadi ini yang kita lihat kepada pergerakan semasa, dan itu boleh mempengaruhi untuk US dollar. Untuk US dollar masih buat correction ni dalam 1, 2 dalam yang biru. Dalam yang biru, dan bermaksud untuk dollar index will be doing this ke bawah. Kalau itu berlaku.
Okey, bermaksud dolar indeks ni ke bawah. Sekejap. Ini dalam 1. Okey, ini dalam 3. Saya tukar color dulu 3. Saya tunjukkan macam mana saya update. 3. Dan semuanya menggunakan Fibonacci. Okey, 4. Dan 5 sama dengan 3 kat bawah dia. Okey, saya akan ambil sama dengan 3 bawah. 3 ni. Okey, sebab 5 ni dia ada 3 cara kira. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam color yang biru. Bawah, dalam yang biru. Okey, minuet. Dan kita alihkan 3 ni kat sini. Okey, yang lain-lain sama. Nampak? Macam tu je saya update. Okey, yang lain-lain alih. Oops. Yang lain-lain alih. 5 dah. Yang atas tu tak payahlah. Nantilah. Bila weekend baru saya atur dia balik. Itu je. Jadi kalau kita jangkakan ini masih ke bawah, dolar indeks, kita jangkakan Euro USD pun sama. Ini satu. Unless ini breakdown bawah B. Saya guna Fibo je. Kalau anda tak gunakan Fibo, chart anda akan nampak pelik. Anda akan dapati chart anda nampak pelik. Dia jadi tak stable. Kalau ini break bawah daripada B, apa jadi? Kalau ini break bawah B. Kalau dia break bawah B, tak ada apa-apa pun. Kalau dia break bawah B, ini masih B. Kita cuma alihkan A, B, 1, 2, 3, 4, 5, kita tengok sini dah jadi flat. Itu je. Ataupun kalau sini cukup 5 wave, kita cuma alihkan, ini korektif. Korektif boleh terangkit. C. Sini 5 wave, kita cuma ubah color dia kepada putih. Macam tu je tukar dia. Tak lama. Dan itu bermakna US dollar dah habis dah memulakan pergerakan yang ini. Kita dapat confirm yang tu sekiranya dia break ini. Sebab itu jangan trade tengah-tengah ni. Anda trade tengah-tengah, dia banyak jalan tau. Dia boleh pergi kiri, dia boleh pergi kanan, dia boleh naik, dia boleh pergi mana-mana kan. Sebab itu saya trade cuma dekat hujung macam ni. Bila kiraan tu habis, dia tak ada kemungkinan A, kemungkinan B. Faham tak? Dia cuma ada ini je. Kecuali kena recount belakang-belakang. Dan kita tengok kepada cat-cat lain. Faham tak? Kalau anda nampak lain-lain tak tembus. Kalau Euro USD ni macam dolar indeks tadi. Dia terus jatuh dari sini. Kata anda tahu Euro USD akan naik. GBP USD akan naik. Itu je. Anda nampak GBP USD ni tak break kan? Tak break. Euro USD payah nak break. AUD USD payah nak break. NZD USD payah nak break. UCAD payah nak naik. Itu je. Dalam market ni, anda fahamkan dua benda. Anda fahamkan benda ni je. Anda USD dan JPY. Anda fahamkan ini je. Cukup. Anda tengok kepada pair-pair dia dan nak faham dinamik. Dinamik ni maksudnya dia trending. Sama ada USD dalam wave 3 ataupun C. Antara dua. Ataupun yen dalam wave 3 ataupun C. Sebab ini akan mempengaruhi ke semua market. Ke semua pair. Pair yang mata wang yang paling banyak didagangkan adalah US dollar. Hampir 90% transaksi melibatkan US dollar kan.
Jadi kalau kita tengok kepada dollar pair, kita tengok AUD, USD. Bukan apa, sebab dia, tengok ni, dia punya pair semua hampir sama. Mana dia? Euro, USD. Pergerakan dia hampir sama. Nampak? Ish. Of course dia tak satu pip. Tapi structure dia sama. Boleh? Kita ambil dekat H4. Kita ambil dekat daily. Nampak? Okay. So, dia dua je. Even kalau kita katakan positif yen dynamic, itu adalah yen dynamic lah. Kalau saya katakan negatif yen dynamic, negatif yen dynamic sama dengan apa? Negatif yen dynamic sama dengan apa? Saya tukar dia dulu, saya gunakan perkataan negatif yen dynamic sebab orang banyak confused. Saya tukarkan bahasa dia kepada index dynamic. Itu dia. Itu bahasa lama dululah kan, Fi. Mula-mula saya gunakan negatif yen dynamic. Lepas tu orang banyak tak faham, senang. Indeks naik, yen turun. Itu je. Kalau yen sebagai single currency jatuh berdebuk macam ni, ataupun maksudnya yen pair tengah buat wave 3, jadi dalam ini, apakah pair yang paling penting? Apa pair yang paling penting? Kalau saya tanya sekarang, apa pair yang paling penting? Untuk nak tahu kita US dollar dynamic ataupun yen dynamic. Apa pair yang paling penting? Simple. USD JPY. Kalau anda nak tahu kenapa lately berapa tahun ni tak seperti circa, kalau anda tengok kalau anda lihat pergerakan USD JPY, dia tak trending. Dia tak trending. Tak seperti siapa yang trade dulu senang. Nampak? Trending kan? Trending. Ini basically sama ada negatif yen dynamic ataupun US dollar dynamic. Kita tengok USD JPY. Sekarang ni, USD JPY mungkin masih lagi dalam triangle. Mungkin. Itu tak dapat dinafikan. Kita mungkin masih lagi dalam triangle. Cumanya disebabkan oleh dia punya RSI ni, dia tak berbentuk triangle. Sebab itu saya tak letakkan dia sebagai triangle. Nampak dia ada break. Sebab itu saya tak letakkan dia sebagai triangle. Cuma itu je. So sebab itu saya tak tandakan dia sebagai triangle. That's the only reason. Okay. Tunggu habis pergerakan. Simple. Don't always, because the more you entry, the more risk that you take. If you want to trade more, simple. You just go to lower time frame. That's it. You just go to lower time frame. You apply the same thing. Macam yang saya tunjukkan tadi kan. We were talking about YM kan. YM ada set up. Apa sekiranya dia buat 3 wave, sebab kita ada incomplete sequence. Incomplete sequence ni, maksudnya dia tak sampai 100% lagi, dia tak sampai atas ini lagi, dia belum sampai. Jadi any 3 wave kita boleh cari long. Ini bukan entry dekat H4, ini H1 ke bawah. Ni yang saya ceritakan ni yang saya ceritakan. Katalah kita ada set up sell untuk YM. Anda tak sell. Sebabnya Nikkei ni breakout. Jadi kita tahu trend untuk indeks ke atas. Ni. Ini. Anda nampak semua invalidation untuk H1 adalah ke atas. Ini Nikkei, ini ES, S&P 500, ini YM dan ini adalah DAX. Semua dia punya invalidation ke atas. Dia ada support. Anything against this support, kita cari long. Maksudnya, any 3 wave pullback. Any 3 wave pullback. Kita cari untuk long. Maksudnya, kita jangkakan kat sini, kita ada 5 wave. Boleh? Ke atas. Trend dia ke atas.
sebab kita ada higher high. Kalau kita jangkakan ini 5 wave, yang lain-lain kita tahu dia trending ke atas. Jadi kita tunggu dia punya 3 wave pullback untuk long. Ataupun kalau anda gunakan simple pivot ke, moving average ke, anda gunakan support resistance ke, kan? You can use cara ni. Tapi yang tahunya anda tak pergi short, anda tak pergi short index. DH1 ke atas. Itu dia. Kita tahu correlation ni semua pun, kalau anda tak jaga risk, nak trade, dia sebenarnya jaga risk. Itu je. Trading is not about entering. Trading is about risk reward. Trade pair yang ada set up. Faham tak? Kalau index ke atas, yen pair kita nak buy ke sell je? Indeks ke atas yen pair kita nak sell, sekali lagi saya ulang. Bila buy. Okey, sekali lagi saya ulang, kita cerita benda ni balik. Kan? Kalau itu dia. Okey, jadi kita tengok kepada yen pair, kalau kita terlepas entry untuk ni, kita tengok yen pair. Ada tak dia any yen pair yang membuat higher high? Kalau anda tengok yen pair semasa UJ, okey, UJ kita ada incomplete sequence ke atas. Kalau anda jenis intraday, anda boleh cari long. Tapi kalau anda seorang ni, anda tak masuk. Anda swing, anda tak. Ini masih tak sampai 100. Okey. Yap, yang saya kongsikan Nikkei dengan YM. Lain tak ada. Saya tak dapat bagi level sebab dia belum membuat correction. Anda tak trade benda yang macam ni. Ramai yang suka yang ni macam ni. Dia tengah macam ni. Dia masuk, sini dia masuk long. Apa kerja gilanya nak buy yang tengah-tengah atas, biarpun dia break out apa-apa. Ingat, satu structure dia ada structure complete macam ni. Kita tunggu structure dia complete, kita cari long dekat sini. Itu je. Buat tu ulang-ulang. Dia cari, dan bila dia buat, bila kita nampak structure macam ni, kita tarik Fibonacci. Kita tunggu area 100. Itu je. Kita akan tunggu dekat sini. Jadi letakkan kita punya order dekat sini, stop loss bawah 1618, TP daripada bawah ni ke atas dan kepada entry. Nanti kita tarik Fibonacci, wave C. Di kawasan sini kita letak BE 50%. Ulang-ulang benda tu. Dia trade pair yang ada set up. Itu je. Trading is supposed to be senang. Yang susahnya kalau anda tengok candle satu-satu dan nak tunggu ni, tak payah. Saya kalau dia ada correct, saya letak dia macam ni, kalau dia tengah buat pergerakan ini, okay, dan ini je. Trading tak susah, hanya kita ni buat kerja pelik. Itu je. Trading tak supposed to be susah. Okey, ini je. Saya akan buat macam ni. Katalah price ni masih berlega-lega lagi, belum jalan. Jadi kan, Nikkei ke atas, indeks ke atas. Okey, kita tengok yen pair ada tak ini yang incomplete sequence. Kalau dia ada incomplete sequence, kita long dia. Sebab kita tahu indeks ke atas yen lemah. Itu. Sekarang ni kita tengok EJ, tak ada higher high.
GJ, tak ada higher high. AJ, tak ada higher high. KJ, tak ada. Kan? Jangan susahkan. Tak ada higher high. Kalau dia ada higher high, maksudnya dia break sama seperti Nikkei ni kan, dia break atas against sini, 3 wave pullback, ada long, itu je. Kalau dia tak ada, dia tak break this high, dia macam ni, ini belum lagi. Ini belum ada setup. Ini belum ada setup. Ini belum ada trend. Trade benda yang ada trend. Jadi JPY ada tak trade? Sebab semuanya belum ada higher high. Faham? The moment dia break atas ni, then anda boleh trade dia. Okay? Kalau kita ambil sama seperti apa setup yang kita tengok kepada apa tadi? Kepada YM tadi kan, di mana kita lihat kepada internal. Sebabnya kita ada Nikkei tadi buat higher high kan. So assumption dia lain-lain indeks ni akan buat higher high. Okay. So kita tahu ini tak sampai lagi ya. Dan kalau kita ambil, katalah kita takut, oh ni mungkin correction dia. Okay. So kalau kita ambil dia punya connector, ni connector dia. Ini connector dia. Ini maksudnya ini satu macam ni. Katalah kita katakan ini cuma zigzag. Katalah kita katakan ini cuma zigzag. Yang sebelah kanan ni pun kena 5 wave. Tak. Jangan lawan. Kalau ada higher high, itu adalah dia macam ni. Nak buat duit, trade ikut trend. Simple. Kenapa nak lawan trend? Saya pegakan yang lawan trend, saya tak trade. Tapi apa maksud trend? Apa maksud trend? Maksud trend adalah bila kita ada a series of higher high, higher low. Okey. Kalau kita ambil cerita market yang bergerak macam ni. Okey, market yang bergerak macam ni. Ada trend. Kita katakan dia ada trend macam ni. Ini dah ada trend tak? Kalau dia break high kat sini. Ni dah ada trend tak? Belum. Kalau dia tak ada break apa-apa yang sebelah ni, tak ada. Tapi di lower time frame, yes, kita ada high. Di lower time frame, kita katakan pergerakan ni tak habis. Ini cerita pasal YM tadi kan. Di lower time frame. Selagi dia tak sampai this level. Area sini. The idea is, dia akan completekan sama banyak dengan yang ini. Okay. Sama banyak yang ini. Itu idea dia. Dia akan bergerak sama banyak ni. Jadi, kena faham, dalam elliott wave, kalau ini trend, dia akan ada 5 wave. Okay. Dekat sini, dia break out tapi tak sampai lagi. Assumption dia tengah buat, macam ni mungkin. 1, 2, 3. Dia tak sampai lagi. Kita akan ada 4 dan 5. Itu assumption dia. Jadi kita akan cari 3 wave kat sini untuk long. Itu assumption dia. Dekat sini untuk long. Itu assumption dia. Saya tak tengok, tapi kalau teknik, saya tak katakan pakai candlestick atau ni, saya tak tengok candlestick. Actually saya tak perlu, saya cuma tengok candlestick di time frame besar. Contohnya kita ada dekat monthly, dekat daily, tapi dia kena isolated. Maksud isolated ni dia macam ni lah. Kita ada yang, kalau dia macam ni tak, bagi saya ini bukan valid candle. Saya nak tengok dia macam ni. Dia isolated. Ini adalah satu engulfing. Dia isolated lah. Itu je.
Disebabkan Nikkei buat new higher high, jadi kita tak short yen pair. Iyalah, kita tak short yen pair. Kita tahu trend dia ke atas, itu je. Cumanya pada waktu ni yen pair tak ada set up, anda tak trade. Itu je. Kenapa? Tengok. Saya rasa saya ulang benda tu dari tahun 2014 kan. 2013 ni. Yen pair naik, indeks naik. Kita ambil EJ. Dia akan arah ke atas. Dia tak sama satu-satu. Dia akan mengarah ke atas. Ini daripada 23, kita ambil di sini lah. Susah sangat nak tengok. Nak tengok dekat sangat. Nah, ini tak sama sebab jumlah candle. Jumlah candle. Okay. Tapi bila ini ke atas, yes, ini ke bawah. Dia habiskan dia punya equal leg. Tapi anda tak pergi short dah the moment ini naik. Anda cari untuk set up buy dekat sini. Okay. Dan arah dia akan ke atas. Kita tukar kepada AJ. Ni saya ambil ni lah, ni lagi. So, ni YM ni okey. AJ. Boleh? Arah dia ke atas. Ini adalah yen negatif yen. Saya gunakan bahasa negatif yen dynamic. Okey. Okey, so jadi pair yang paling penting anda nak tengok USD je. Sebenarnya dia semuanya dua ni je sebenarnya. Dua ni je. USD dengan JPY. Anda tengok USD JPY ke mana? Kalau dia sideways, anda tengok indeks pergi mana. Kalau indeks ke atas, yen adalah lebih lemah. USD sideways. Itu sebabnya saya masukkan indeks. Mula-mula dulu, saya tak masukkan indeks. Tahun 2009 bila mengkaji benda ni, kita orang cuma tengok USD JPY, USD pair. Sebabnya Euro JPY, kalau dia nak naik, dia ada tiga cara untuk dia naik. Kalau dia nak naik, ada tiga cara untuk dia naik. Yang pertama, Euro USD kena ke atas. Dan yang kedua, USD JPY pun kena ke atas. Betul? Okey. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua untuk Euro JPY naik. Euro JPY naik. Adalah sekiranya Euro USD, Euro USD sideways, tetapi USD JPY kemana? Kalau ini nak naik, USD JPY ke mana? Cara ketiga adalah Euro USD di JPY untuk dia naik. Apa jadi kalau Euro USD naik, USD JPY dan dia sama? Dia jadi sideways. Apa jadi kalau Euro USD naik banyak, USD JPY jatuh tapi sikit? Nombor 2, Euro USD, Euro JPY. US should go down. Nah. Ini mungkin Euro punya kekuatan, Vincent. USD punya, JPY punya kelemahan. This one can happen kalau nombor 2 ni adalah index dynamic. This one index.
It could happen dalam index dynamic ataupun even fixed dynamic. Sebabnya kalau ini jatuh, Euro JPY akan jatuh. Kalau Euro USD sideways, dia tengok dekat chart. This is what I mean. Kita ambil 3. Okay. Euro JPY. Mana Euro JPY? Okay. USD. Ini adalah USD JPY. Okay. Kita buang semua ni. Dia. Okay. Euro JPY naik. Fast, yang pertama tadi adalah kalau dua-dua ni naik. Daripada time frame yang sama, ini naik. Okey. Dan ini pun kena naik. Okey. Kita tengok kalau dia turun, ni turun Ni, ini turun Ini turun, dua-dua ni turun. Okey, itu untuk bullish dengan bearish dia punya movement lah. Okey. Apa jadi kalau ini sideways? Nampak dia sideways. Dia macam mana? Kita tengok yang lain. Okey. Kita tengok kepada yang ini. Kita tengok ada tak dia buat something else. Okey, ni mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah. The whole thing daripada yang sama. Daripada sini kepada sini. Okey, dan itu adalah sama dengan okey, ni kepada sini. Okey. Kepada sini. Dan yang ini. Adalah sama dengan sini kepada sini. Okey. Jadi arah dia adalah ni. Macam mana pun anda ambil lah mana-mana pun. This tiga ni kena hold true. Ini sepatutnya UJ. Tiga-tiga dia kena hold true. Anda ambil lah mana pun. Kalau ini sideways, ini akan ni. Tapi arah dia ke bawah. Tengok. One of it kena ke bawah. Kalau Euro USD ni nampak sideways tapi ini ke bawah, anda akan dapati untuk akan lebih accelerate ke bawah. Salah satunya. Nampak yang ini, masa ni. Ini ke bawah. Tu yang payah pakai trading view ni sebab dia tak akan selari macam tu. Tengok dalam ni bila ini ke atas, ini ke bawah lebih banyak. Itu je. Ya, dah tukar. UJ, Euro USD, Euro JPY. Nampak? Anda tengoklah mana. Dia akan CFA ni sebab anda ambil nilai sekarang. Anda ambil nilai sekarang. Ini darab ini akan dapat Euro JPY. Okey, jadi kalau kita nampak Euro USD ni sideways, ini akan sideways. Boleh? Kalau dia naik sikit macam ni naik banyak, ini naik banyak. Sebab dia adalah ini darab dengan ini dapat 124. 416. Ni darab. Boleh? Inilah benda dia. Jadi in the market ada dua je. Dan anda dapatkan pair-pair lain. Macam anda nak tengok Euro AUD. Contohnya. Euro AUD adalah Euro USD
darab dengan USD AUD. Jangan terlalu dimensional sangat. Tengok ada mana ada USD AUD? Ada. Cat dekat broker tu yang tak ada. Ada. Anda ambil nilai dia, anda dapat Euro AUD. Ini semua dia. Tak kisah anda trade apa pun. It's either USD base ataupun JPY base. Anda ambil Euro JPY, Euro AUD adalah sama dengan Euro JPY. Pernah fikir benda ni? JPY darab dengan JPY AUD. Nah, saya tunjukkan. Euro apa tadi? Euro AUD. Mana Euro AUD? Euro AUD. Okey. Ini adalah Euro JPY. Okey. Darab dengan JPY AUD. Okey, ini adalah chart ni. Kita dapat Euro AUD. Dia semua sama. Sebab ingat kita belajar matematik dulu. Ini cross darab, dia hilang kan? Ingat tak? Euro JPY darab dengan JPY. Macam mana? Saya pun dah tak ingat macam mana. Dia cross jadi hilang. Adalah anda darab, ambil figure ni. 124 kali dengan 0.01 anda dapat 1.6400. Anda akan dapat nombor ni. Anda ambil 124 kali dengan 0.1 ni, anda akan dapat nombor ni. Boleh? Sebab tu fahamkan pergerakan ini. Fahamkan US dollar dengan JPY. Fahamkan US dollar dengan JPY. Ya? Dan paling penting USD JPY ke mana? Sebab kalau arah pasaran USD JPY ni boleh, USD JPY jatuh ada dua sebab. Ya? USD JPY punya pergerakan ada dua cerita. Kalau dia nak jatuh, dia ada dua. Satu, USD lemah. Okey, kalau USD lemah tapi JPY sideways, saham ke mana? Ni saya tunjukkan. Tak semestinya USD JPY jatuh tu itu adalah saham lemah. Tak. Anda kena tengok dia jatuh sebab apa. Is it because of USD ataupun JPY kuat? Kalau JPY kuat, saham tak boleh kuat. Itu je. Macam mana kita tahu? Kita tengok kepada pair Euro JPY, GBP JPY. Kalau ini jatuh disebabkan oleh USD lemah, Euro USD pergi mana? Euro JPY pergi mana? Ke atas. Sebab USD lemah. Saham ke mana? Sebab itu saya masukkan saham dalam ni. Ni semua teknikal. Orang ingat Zul fundamental. Tak. Selalu saya cakap. Tak. Saya tak fundamental. Mental jadinya. Satu lagi senario untuk dan saham tu will be. Saya pernah sebut, you realize how technical I am. Ingat tak Ronald? Saya pernah sebut. Satu lagi USD JPY. Sama ada saham ke atas ataupun sideways. Ni sideways ke atas. Kalau ini USD sideways,
dan JPY kuat. Then USD JPY jatuh kan. Dalam keadaan ni saham jatuh. Dalam keadaan ini saham jatuh. The only time untuk saham jatuh adalah bila JPY kuat. Jadi jangan cuma tengok, sebab itu saya tengok macam ni. Saya akan tengok USD JPY. Okay. Saya akan tengok USD JPY. Saya akan tengok kepada dollar index. Sebab dollar index tu tak ada USD JPY, tetapi dia banyak dipengaruhi oleh Euro USD. Okey, dia ada banyak dipengaruhi oleh Euro USD. Jadi lepas tu saya akan tengok kepada salah satu indeks. Okey, salah satu indeks. Jadi tak semestinya tengok USD JPY ni jatuh. Nampak tak? Sorry, ni dollar index. Okey, dollar index. Okey, nampak tak? USD JPY jatuh. USD JPY jatuh. So itu jangan cuma tengok jatuh naik USD JPY, oh saham jatuh. Tak. Kenapa tak boleh? Ini jatuh kan? USD JPY jatuh. Apa jadi saham pada waktu tu? Saham naik. Saham naik. Ada orang tunjukkan benda ni kepada saya. Tak mungkin saham naik kalau USD JPY jatuh. Kenapa dia naik? Kenapa dia naik ni? Sebab ini bukan yen kuat. Ini USD yang lemah. Nampak USD ni? Jadi kejatuhan USD JPY ni disebabkan oleh USD yang lemah. Saham tak jatuh. Dia tak ada orang cerita macam ni. Serius, tak ada. Tak ada orang. Kalau nak cerita free lah. Kalau anda yang berbayar ada. Tapi bank. Ni tengok. USD JPY jatuh. Saham naik. Explain to me. Ini bukannya sebab yen kuat. Ini USD yang lemah. Kita trade dua benda. Sebab itu ramai, bila dia trade saham, dia cuba untuk trade forex, dia tak dapat trade. Kenapa? Dia berfikir one dimensional. Dia berfikir pasal counter tu. Dia ingat USD JPY ni cuma USD ataupun JPY. Dia pair. Sebab tu bila anda melihat kepada sequence, kepada correlation, anda tak dapat katakan minyak naik, Kanada dolar naik. Tak. Apa pair dia? So, anda tak dapat trade Kanada dolar macam tu saja. Apa lawan dia? Kalau Kanada dolar kuat, tetapi pada masa yang sama AUD pun kuat. AUD CAD mungkin naik lebih banyak daripada Kanada. AUD CAD mungkin naik kalau Australia dolar lebih kuat daripada Kanada pada waktu tu. Nak tahu dia, kita tengok apa struktur dia. Jadi untuk cuma tahu correlation tak cukup. Anda tahu correlation macam ni tak cukup. Anda kena tengok apa jenis wave. Faham? Apa jenis wave dia? Kalau ke atas dalam 5 wave, ini adalah kalau dia tengah bullish market, dan kita tahu dia bullish macam mana? Macam mana? Kalau dari bawah tadi, kita ada incomplete sequence. Kita tarik dan 100% dia tak habis lagi. Jadi kita tahu dia akan habis at least sampai sini. Then kita ada incomplete bullish sequence dan ini breakout. Selagi dia tak sampai area sini 100% ke 1618, selagi dia tak sampai situ, kita cari long. Itu je. Jangan susahkan. Sistem saya guna pakai sebenarnya amat simple. Amat simple. Tak tahu lagi macam mana nak cerita dia. Kan? Itu je. Selagi dia tak habis. That's it. You do that ulang-ulang. Yes, kita tak katakan dia 100%. Tak ada benda. Dia sistem ni, dia takkan cantik bila market tengah buat wave 4, wave 5. Dia tak cantik.
Dia tak cantik. Bulan 8 sampai sekarang ni, kita tengah dalam wave 4, wave 5. Dia tak cantik. Tapi waktu market tengah wave 3, oh, waktu tu dia makan. Waktu tu sistem dia akan makan. Sebab itu adalah satu market trending. Sebab trend following market, trend following teknik cantik apabila market tengah trending. Ya, sideways. Sebab tu saya duk kata gold, silver, anda tak trade. Sebab dia dalam sideway market. USD pair anda tak trade, JPY pair tak trade, yang ada setup cuma index Nikkei YM dua tu. Nikkei ada high. Untuk YM tadi ataupun Dow Jones tadi dia ada incomplete sequence. Dua tu. Boleh? Kita break sekejap, kita sambung balik dalam 5 minit. Sejam dah. Semua dengar. Okey, kita break sekejap dan kita sambung balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit Kering tekak.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita ada pasaran yang lebih positif buka Wall Street 9.5 tadi. So, sentimen lebih positif kepada tanggapan bahawa stimulus package is coming selepas Presiden Trump backtrack sikit kenyataan dia bahawa undingan untuk another stimulus sebelum ni dia kata tak payah. Sekarang dia kata okey balik. Tak tahu dia salah makan ubat kot. Tak tahulah apa jadi. Ada teori mengatakan ubat yang dia makan menyebabkan something. Tak tahulah. Macam-macam lah. Okay. So, kita tak dapat nak trade based on ubat Trump kan. Kita trade based on apa kita nampak. So, apa yang kita nampak pada waktu ini adalah US dollar pair sedang membuat kenaikan. Itu je. Yes. Jatuh. Dia tak ada benda yang straight up satu ni ya. That's not the way you trade ya. Tengok kepada pair dia, kita tengok dolar index. Nak tengok H1 kita boleh tengok H1 ya. Kita tengok dolar index ke mana, kita tengok euro USD ke mana kan. Okey, so pada waktu ini adalah satu retracement. Selagi dia tak break this level. Selagi dia tak break this level. Kalau dia break this level, another that one, kalau kita tengok kepada time frame besar sikit euro USD ni. Okey. Ini cuma satu setakat ini mungkin cuma satu correction. Faham tak? Ini masih lagi satu correction. Even kalau dia break out bawah ini, next dia punya support adalah sini. So selagi dia atas ini, kita masih cari long. Kan? Kalau dia break ini pun, ini masih belum trending. Ini support. Sebab itu, first kalau anda nak long dia, anda cari daripada, kalau ni tak ada setup, ini tak ada high. Cuma saya bagi tahu contoh dia. Okay. The idea is, dia akan react daripada area ni. Dia akan react daripada area sini. Okay. Kalau dia lebih daripada 1618 dan apa bentuk struktur dia, then mungkin ini akan break. Okay. So the idea is dia akan retest sampai sini. That's the idea. Area sini. Sampai area ni. That's the idea. Tak kisahlah apa yang saya letakkan ni. Ini cuma label. Ini cuma label. Saya tak sampai berapa minit, 1 minit saya boleh jadikan ini correction ataupun ini sebagai C. Macam ni. Saya katakan ini dah habis dan kita dah mula bergerak ke bawah. Macam ni. Kalau saya nak tukar dia. Dan kita katakan ini C, ini X. Dah habis lah. Ni jatuh ke bawah. Kita punya invalidation atas ni dah. Dia nak buat apa? W ke bawah. Sebab itu, jangan trade kalau tak ada higher high. Higher high kat sini cuma terbentuk kalau dia break atas ini. Faham? Kalau dia break atas ini. Okay? So, yang ini masih lagi consider sebagai tak ada apa-apa. Ini corrective market. Anda tak masuk dekat situ. Anda tak masuk, dia tak ada higher high. Semua pair US dollar, semua pair yen yang ada Nikkei ada higher high. So any three wave pullback anda long. Yang ada adalah ni. Sebab dia ada incomplete sequence. Ini adalah satu. Ini satu. Okey, ini satu, ini dua, dan kita tengah tunggu 3, 4 dan 5 dalam color merah. Okey, ni yang kita ada. So anda tengah tunggu ni satu, anda tunggu dua. Nampak tak dia buat high high? Dia buat high high. Ni satu structure, satu, dua.
Dia internal kita boleh trade dia sebab dia tak habis lagi. Even 1 2 kalau dia A B C tu apa? C tu adalah 100% kan. Ini tak complete lagi. Sebab tu anda boleh long dia. Biarpun ini mungkin jatuh lagi tapi dia tak sampai. Dia nak jatuh, the idea is dia jatuh daripada area ni. So kalau dia buat 3 wave pullback, nampak the beauty of the system kan. Kalau dia buat 3 wave pullback kat sini, 3 wave pullback, kalau kita entry dari sini dan stop loss dia 1618, kita letak box ni dulu. Kenapa tak nak? Ni target. Kalau anda trade yang ini, katalah anda tunggu dia dan katalah dia buat this move. Kenapa tak dapat ni? Katalah dia buat this move dan kita letak limit order kita dekat sini. Katalah kita buat this one and limit order kita 1, stop loss bawah 1618. Dan kita punya TP adalah 2 kepada entry. Dan kita tunggu entry kat sini. TP adalah 1. Apa yang kita buat bila kita entry yang ni? Bila dia 50% daripada wave C ni, 50%, kita akan letak BE kan? Kenapa tak dapat ni? Kita akan letak BE dekat line sini. Dekat line sini, 50%. The idea is at least dia akan naik 3 wave lah. At least. Dan kalau dia nak jatuh, dia mungkin jatuh balik. Kalau dia nak jatuh. Kalau dia jatuh macam ni, ini apa? Ini wave apa? Ini masih lagi 2. Ini kita akan extend 1. Itu je. Ini akan jadi 2 sini. Kita boleh jadikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, whatever. Ini cuma label. Saya tak percaya kepada elite wave cuma gunakan elite wave untuk trade. Tak. Saya percaya kepada correlation. Ini cuma label. Kita boleh main dengan dia, apa-apa pun kita boleh buat dengan dia. So at the moment this is ni. Kalau dia buat 3 wave, anda boleh cari untuk long. Yang jelas. Kalau dia terus jatuh macam ni, janganlah. Kan? Itu je. Buat dia ulang-ulang, cat semua sama. Cat everything sama. So jelas, Waalaikumsalam, apa yang kita tengok pada waktu ni, kalau tak ada entry, anda tak trade index, don't trade. Nikkei lepas buat satu higher high, memang expectation dia akan retrace. Itu je. Ini kita boleh lukis 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Ni boleh. This one mungkin dah start retracement. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan kita dah memulakan satu korektif yang lebih besar. Mungkin dah korektif ni. Lepas tu baru dia naik balik. So kalau ini berlaku, kita cari long kat sini. Faham? Kalau tak ada soalan lain, tak ada. To me yang ada set up adalah itu. Crosses also nothing. Crosses sebab dia bukan higher high. Crosses tak ada. Nothing. Euro GBP tak ada higher high. Nothing. Ini sideway. GBP AUD kalau dia buat ini nanti,
anda boleh cari long. Letakkan alert kat sini. Ini maksud saya. Letakkan alert atas daripada A ni. Okay? Dekat A ni, kalau dia tembus, 2 ni kita short. Faham? Tembus kat sini, baru kita tarik Fibo kita. Kita short. GBP NZD, tak ada lower low. Ni tak. GBP AUD, kalau dia naik atas ini, then kita short. Faham? Okay. Kalau dia tembus atas ni, sama, 3 wave pullback. Ini kita short. Sebab ini ada lower low. Ni maksud saya. GBP AUD. Ni ada lower low. Dekat sini. Ada lower low banding dengan low ni. Kita ada incomplete sequence. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Ini 5 wave. Faham? Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk pada topik kita pada malam ini dan kita akan sentuh mengenai corrective sequence seperti yang saya janjikan hari itu. Sekejap, saya kena jawab satu mesej ni. Sekejap, Okey. Trading. Ingat benda ni. Untuk berjaya, yang pertama, the right belief. Yang kedua, the right belief ni jangan buat benda pelik-pelik lah. Satu hari nak buat 10%, 5%. Oi. this thing, tak payah cerita banyak lah. 2% satu hari. 2%, kita cerita pasal 2%. 2% one day. 2% one day. Satu bulan tu ada 20%. Ada 20 hari. Maksudnya sebulan anda nak buat 40%. Ni sembang kari lah. Waalaikumsalam. Kita letak $100, okey lah. Boleh lah. Tapi $100 tadi, adakah itu segala-galanya equity anda? Soalan yang kedua saya nak tanya. But put it into perspective. What do you mean by 2%? What do you mean by your modal? Is it this one is the whole modal? Adakah ni termasuk duit bayar rumah, duit apa? So anda kena letakkan in perspektif. 2%, 40% return, wow. Kalau boleh buatlah yang tu. Saya rasa dengan modal, kita tengok. Tengok benda macam ni. Mana dia? Okey, kalau kita tengok kepada compounding. Compound interest dengan modal bukan ni, mana nak compound dia, mana saya punya compound interest, simple interest rate, dan kita tengok bukan ni, apa dia punya ni, saya tak ingat dia punya setting ni. Itu tertukar setting dia. Compound interest, tak dapat. Saya tak ingat lah macam mana nak kira dia. Tapi simple lah. Kalau kita cerita pasal tak payah cerita banyak. Kita cerita pasal 2%. 2%. One day. Daily. Daily. Kalau kita cerita pasal sebulan, monthly, we are talking about 40%. Monthly. Kalau anda ada modal 100, by satu bulan, kalau kita tak compound lah, kita compound monthly. Monthly baru kita naik kan. Kita ada 140. Kalau kita ambil 2% daripada 140, ini bulan pertama. Bulan kedua. Anda buat matematik dia, saya rasa 5 tahun, kalau kita ambil compounding monthly, kita bukan compound daily, 5 tahun entah berapa dah jadi yang ni. Anda akan tengok figure yang pelik-pelik. Yang tak tercapai di akal. Faham? Dan cerita dia, ni yang orang gemar lah. Letak target, saya tak kata dia mustahil. Tapi when you are doing this, anda akan buat risiko yang terlalu tinggi. That's why all this kepercayaan
dalam trading ni kena set betul. Objektif kena clear. Sistem untuk capai objektif paturan kita ikut dan barang yang kita gunakan dalam sistem berkenaan. Sebab itu, bila trade, terima kenyataan bahawa standard dalam industri kita 30% annual daripada the whole equity. I'm not talking about anda depo berapa. Dia tak dapat bisnes, baru nak bisnes cari duit depo. Tak ada. Anda kena fikirkan anda punya kewangan. Kenyataan dalam industri ni. Buat mission statement anda to make the most money with the least amount of risk. Ini yang jarang orang sentuh. Orang semua cerita pasal nak buat duit banyak. Okay? Track the trend. Never trade against trend. Control your fear by defining your risk. Keep it simple to be successful. Reason untuk entry anda, the right tools, if and should serta plan ahead. Okay. Kita masuk apa yang saya janjikan kepada anda hari itu. Kita revise sikit apa yang kita cover hari itu. Bila anda trading, trend. Apa yang dimaksudkan dengan trend? Bila kita bercakap mengenai trend, it is satu pergerakan, a series of high, higher low, higher high, higher low. Itu adalah trend. Kalau kita ambil daripada sudut wave theory, satu trend terbentuk daripada 5 wave. Dan setiap wave ni, dia ada sifat-sifat tertentu. Sifat yang pertama tak boleh langgar, wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Itu sifat yang pertama. Dia boleh sama tapi tak boleh bawah. Nombor 2, 3 tak boleh paling pendek. Nombor 3, wave 4 tak boleh cecah kepala wave 1. Wave 4. Okey? Saya tambah. Bila kita ada motif yang hendaklah, yang biasanya cuma berlaku dekat dalam, bukan cuma, yang biasanya berlaku dalam wave 3. Okey? Yang biasanya. Wave 1, kadang-kadang anda nampak wave 3 tak sampai 1618 pun. Okey? Okey, saya tambah benda ni. Wave 2, lazimnya, okey, akan buat deep correction. Lebih 50% ataupun lebih Fibonacci retracement. Itu sifat wave 2. Sifat yang lain, wave 3 kena 161.8. Lain daripada tu, dia adalah diagonal. Ataupun the whole thing diagonal. Nombor 6. Wave 4, shallow. Dia retrace sikit. Tak lebih daripada 50%. Kurang daripada 50% retracement wave 3. Dan yang akhir sekali, wave 5 kena ada divergence. Okey? Dan segala sifat ni akan nampak dekat RSI. Okey, di sini kena ada divergence. Price buat higher high, RSI tak buat higher high. Okey? Dan dia tak tembus puncak dia dalam wave 3. Wave 3, RSI bacaan tertinggi dalam struktur ini. Itu sifat motif wave. Lain daripada tu, kalau dia 5 wave, tapi dia tak sempurna sifat ni, itu adalah diagonal. Diagonal berlaku dalam wave 1 dan wave 5. Dekat sini pun akan ada 5 wave. Sini pun akan ada 5 wave. Jadi diagonal berlaku dalam yang sini dan yang sini. Sini kena motif. Kecuali benda ni kesemuanya adalah wave 5.
Dia mungkin ada buat benda lain. Kalau ini adalah 3, yang sini kena 1618. Faham? Kalau ini 3, 5 dia, ni 5 wave dia dalam untuk membentuk wave 3, ini kena 1618. Boleh? Lain daripada tu dia tak kena. Ramai suka semua motif. Mana dia? Okey. Ni yang kita topik yang kita cover pada malam ni. Okey. Trade apabila kita ada incomplete sequence. Faham dah apa incomplete sequence? Faham apa incomplete sequence kan? Yang saya dah ulang-ulang awal tadi. Sekiranya kita ada 5 wave. Okey. Pada 1, 2, 3. Lepas tu diikuti oleh wave. Kalau dia terbentuk macam ni, tak kisahlah dia 5 wave. Dia tak habis lagi. Dan kita ambil Fibonacci, dia belum sampai 100%. Okay. Di kawasan ini kita ada incomplete sequence. Ini adalah bullish incomplete sequence. Ke bawah, bearish incomplete sequence. Boleh? Okay. Jadi kita ada incomplete sequence. Bila ada incomplete sequence, anda tunggu retracement daripada yang ini. The idea is, anda cuma trade apabila ini berlaku. Complete. Ataupun anda trade bila 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sorry. Ataupun retracement yang besar dalam time frame besar, dia macam ni. 1, 2, 3. Satu retracement full. Saya tak tengok pun gap ada tak gap ke tak, saya tak peduli, Fana. Saya kalau anda trade saham anda faham. Saya tak peduli gap. Seriously. Saya tak peduli dengan gap. Sebabnya kalau anda lihat chart yang sentiasa berjalan, dia tak ada gap. Kecuali ada news besar-besar lah mengejutkan. Itu mungkin ada. Tapi bagi saya tak peduli. Tapi kalau teknik anda pakai gap, saya tak katakan salah. Anda faham pakai dia, anda pakai dia. Itu je. Personally, saya tak pakai. Itu je. Okay. Now, we talk about corrective. Ini yang paling penting untuk anda belajar. Yang ni tadi, itu simple. Yang ini simple. Tapi yang anda nak trade ni, anda trade cuma apabila yang ini cukup sifat ada higher high ataupun lower low. Faham? Dan the idea is anda nak trade daripada macam ni. Daripada complete yang ini. Itu idea dia. Okey. Yang anda nak trade adalah yang pertama dikenali sebagai zigzag. Ini yang kita cover hari Sabtu pada minggu lepas kan. Okey. Zigzag adalah 535. Okey. 535 structure. Okey, dan ini dikenali sebagai simple lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan ditandakan sebagai A. Sekiranya yang sini tadi buat trend. Faham? Okey, buat trend. Dan sekali kalau dia ni, ini adalah dia punya invalidation. Lepas tu sini ada A, B dan C. Ditanda sebagai B. Sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, syarat dia yang A kat sini kena ada divergence. Nombor 2, yang C kat sini kena ada divergence. 5 wave kena ada divergence. Faham? Okey, maksudnya dekat RSI dia akan bentuk macam ni, 5 wave kan. Okey, 5 wave. 3 kat RSI, 4, 5. Ni dekat dia. Dia ada divergence. Okay, ini dekat A. Dekat C pun sama. Dan apa yang anda nak tengok adalah C kat sini, dia ada divergence. Dan wave 3 dia cancel out this divergence. Itu yang anda nak tengok.
4, 5. Dia punya wave 3 ni, dia cancel out this divergence. Ini anda boleh trade. Dia cancel out this divergence yang belakang dia. Ini dekat RSI. Faham? Ini anda boleh trade. Lain betul anda jangan trade. Satu lagi filter yang anda boleh guna pakai, bila anda nak kira tempat sini, anda tarik Fibonacci. Anda tarik Fibonacci. Ini contoh dia. Okey. Kita tengok, katalah ini adalah kita ada trend. Okay, lepas tu diikuti oleh 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masa ni anda tarik anda punya Fibo. Dia break bawah ni, sini anda tarik anda punya Fibo. Atas ni, kepada sini, dan kepada sini. Okay. Anda tarik anda punya Fibo. Apa yang anda nak tengok adalah benda ni. The moment dia break this one, dan dia turun balik, dia break sini, dan dia turun, anda nak tengok ada reaksi dekat 618764. Ini penting tau. Kalau dia laju je, 3 dia terus tembus laju, ini akan ke laut. Anda nak tengok dia ada reaksi dekat sini. Dia akan buat sideways sikit macam ni. Anda nak tengok dalam kotak 618764 dia ada benda ni. Dia mungkin lebih sikit, dia ada reaksi macam ni kat sini. Kalau dia tak ada sebatang candle dia, jangan trade dia. Ini filter dia, dan the idea is anda letakkan limit order dekat 1. Jadi kita punya entry adalah yang ini. Daripada 1, stop loss bawah 168, TP ambil daripada bawah ni ke atas permulaan trend dan ke entry. Okey, 6 kepada 1 ni. Boleh? Okey. Dan sini tadi A, B dan C. Okey, anda letak entry, letak limit order, dah. Jangan tengok chart. Anda cuma nak tengok benda ni ada 618764 tadi ada something jadi. Faham cara saya cari entry? Okey, 50% daripada B kepada C, 50%. Apa jadi kalau dia ke laut sikit? Saya tak ada cerita sharp-sharp entry. Saya tak peduli pun sharp-sharp entry. Saya tak tengok chart satu hari. Okey, apa jadi kalau dia buat macam ni? Kat mana kita nak tarik kita punya ni? Kita entry tadi memang 1. Saya akan tarik, saya adjust saya punya Fibonacci retracement kepada paling bawah dia. Kalau dia terus kena stop loss, nak buat macam mana? Itu tak dapat nak dielakkan. Sebab tu kita ada stop loss. Okey. 50% daripada ni, saya akan letakkan BE. 50%, 50%. Ada soalan untuk yang ni? Ada soalan untuk yang ni? Boleh? Simple? Ada tempat stop loss, ada maksudnya bila anda tengok chart, anda tahu apa nak tengok. Janganlah tengok dia merah, kena stop loss kan. Gabras. So dengan cara ni, anda boleh definekan berapa dolar anda trade tau. Anda ada cara letak stop loss, anda ada cara letak TP, anda ada cara untuk bila nak letak BE, anda buat benda sama je ulang. Itu sahaja. Ada soalan mengenai zigzag ni? Anybody ada soalan ni mengenai zigzag? Kita ada discuss yang ni dalam sesi Sabtu.
Jadi ini adalah nota untuk hari Sabtu. Mungkin ada yang tak pernah ikut webinar kita hari Sabtu. Ini adalah nota penuh untuk zigzag. Kalau wave B tu break kaki wave A, terus tarik Fibo, kena tengok RSI juga ke bang? Macam mana? Kalau kaki, kalau B, dia break sini. Kalau dia break sini, ini bukan lagi, kita tak akan tunggu sini. Tak ada. Kalau dia break macam ni, ini struktur lain. Kalau ini break macam ni, kalau break macam ni, kalau dia turun, saya tak akan tandakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak tahu. Anda ada masa. Kalau anda ada masa, anda boleh tengok 1 minute tick chart pun tak apa. Kalau anda tak ada masa, anda trade time frame besar. Dia bukan pasal modal. Dia kepada anda. Mana yang tak mengganggu hidup anda. Kalau anda dapati hidup anda terganggu sebab trading, anda kena besarkan time frame. Kalau anda dapati boring je, tak ada buat apa-apa ni, satu hari nak tunggu kan, pergi time frame kecil. Itu beza dia. Dia kepada kesesuaian anda. Dia tak ada time frame ini ngam dengan kita, tak. Anda kena cari diri anda. Saya tak percaya, dia scalper tak bagus, tak boleh buat duit. Saya ada kenal scalper yang boleh buat duit. Dia swing tak bagus, jarang entry. Saya ada swing trader yang dia tak banyak entry, tapi dia buat duit. So, mana satu yang betul? Anda, itu je. Okey, kalau dia buat macam ni, Fan, ni soalan dia, Fan. Kalau dia buat macam ni, ini adalah flat. Ini bukan lagi zigzag. Yang mana? Wave B break kaki A. Wave B, ini wave B. Wave C. Ini wave C, ini wave B. Nak tengok RSI. Ya, kita kan sentiasa tengok sini ada RSI ke tak. Sini pun dia kena RSI. Katalah dia dalam RSI dia kan, dia cancelkan divergence dan lepas tu dia buat lower low. Ini mungkin anda boleh cut loss kalau nak. Dia cancelkan divergence kat sini dan kita dalam area ni 1/3 dah kat bawah ni, anda boleh cut loss. Tapi stop loss tetap ada. Kita tahu ini akan jadi wave 3 instead of wave C. Itu soalan dia. Itu Okey. Ini adalah untuk zigzag. Ini adalah untuk zigzag. Ini adalah nota untuk zigzag. Corrective, wave B is typically 50%, 61%. Saya besarkan sikit nota ni. Mata saya pun tak nampak. Ni boleh nampak tak? Kita nota daripada yang pertama dulu. Ni bagus sikit. Nota daripada yang pertama dulu. Ini adalah untuk impulse. Ni tak ada dalam nota ni. Ni hari Sabtu. Mereka yang ikut webinar hari Sabtu saya kongsikan ni. Letakkan sebesar sikit. Tak dapat. 12. Tak dapat. Kejap. Okey. Ni adalah nota penuh untuk impulse. Ambil gambar. Saya tak akan bagi nota ni kecuali ada ikut webinar hari Sabtu. Tapi untuk malam ni bagi special sikit. Bertambah je lah. Itulah guna stop loss. Saya tak perhatikan macam ni. Saya letak entry, saya letak stop loss, letak alert. Sebabnya saya letakkan jumlah yang saya selesa nak loss. Dia tak ada cerita bertambah ke apa ke. Kita cuma ikut sistem je. Dia kena stop loss, kenalah nak buat macam mana.
So saya letakkan jumlah yang loss. Yang kita tak ada apa-apa tau. Jadi anda kena ada satu position sizing model yang anda selesa. Yang jenis kaya cepat jangan trade. Ni boleh ni, tak entry lagi, boleh. Tu tak payah trade lah. Anda tahu anda buang duit. Itu rahsia dia. Ya. Nak ikut sistem, anda kena jaga duit. Jadi baru kita percaya kepada sistem. Kalau anda tak jaga duit, sistem macam mana pun dia tak ada 100%. Sekali loss kita dah tak percaya kepada dia, padahal sistem tu bagus, habis duit. Itu lah. Okey, dah. Ni dah ambil gambar. Okey. Ni adalah untuk zigzag. Sebab Sabtu ni kita akan ulang balik yang asas wave 3. Macam mana nak kenal wave 3. Okey, dah. Okey, next yang anda boleh trade, saya tunjukkan yang boleh trade sahaja. Lain daripada tu jangan trade dia. Lain daripada rupa dia macam ni, anda tak trade dia. Langsung tak tengok dia. Pattern-pattern yang anda boleh trade. 3 je. 3 pattern je. Ini nombor 2 dikenali sebagai regular flat. Ni regular flat. Regular flat. Regular flat ni adalah 5 wave. Sebelum ni, di sini ada divergence. Diikuti oleh 3 wave ke bawah. 3 wave ke bawah. Sama ada sini 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C ataupun 3 wave W, X dan Y, tak kisah. Lepas tu